Pasal macam dekat tingkap sebelah aku tu, aku dah pasal memang ada sekelebatan putih dia lintas macam tu. Waktu tu aku terbangun sebabkan aku rasa badan aku macam diseret. Assalamualaikum, apa khabar semua? Pasti sihat kan? Okey, alhamdulillah kembali lagi aku dekat sini untuk bercerita tentang seram, tentang diri aku ataupun tentang kawan aku ataupun tentang siapa-siapa lah kan. Tapi tentang bercerita lah tentang pengalaman yang pernah terjadi pada diri aku. Okey, sebelum tu aku nak minta maaf sebab aku dah lama tak upload video tau. Jadi yang mana yang pernah tengok video aku yang sebelum ni mesti akan sedar punya. Kenapa Ijo dah lama tak upload video kan? Kenapa dia dah lama tak bercerita? Dia ada masalah ke? Dia sakit ke apa? Semua macam-macam soalan lah. Sebenarnya aku bukan sakit, aku bukan tak nak buat video apa semua. Tapi sebenarnya aku sekarang ni bekerja di tempat yang baru. Jadi bila aku bekerja di tempat yang baru, aku kena cara yang baru. Aku kena jaga disiplin aku lah apalah kan. Macam aku kerja sebelum ni, kerja lama aku tu, aku banyak upload video kan. Sebab waktu tu aku banyak masa-masa free. Jadi sebab waktu tu aku kerja dekat dalam Ipoh saja tau. Okay, kerja aku yang baru ni, company dia kat Ipoh. Tapi kena merantau daripada negeri ke negeri. Yang mana dia dah tengok video aku yang sebelum ni mungkin tahu aku kerja apa. Jadi aku tak perlu nak cakap lagi. Jadi, okay, ceritanya aku nak cerita yang kali ni, ada dua cerita. Satu cerita yang pertama, waktu tu aku dekat hotel dekat area KL lah. Cerita yang kedua waktu aku dekat rumah, situasi kat rumah. Okey, cerita aku yang pertama ni, maaf aku terpaksa ringkas-ringkaskan, aku terpaksa percepatkan aku punya cakap. Jadi harap maaf sebab aku punya masa tak cukup kan. Aku bercerita ni pun, aku buat juga video ni pun sebab aku nak upload supaya kawan-kawan aku yang selalu tengok video aku ni, dia orang tahu, oh dia masih buat video macam tu. Okey, cerita yang pertama ni, suatu situasi aku dekat hotel. Okey, waktu tu aku ada kerja dekat hotel tau. Kerja kat hotel pula. Sorry. Waktu tu aku ada kerja dekat KL. Waktu tu 3 hari aku ada kerja kat sana, jadi aku kena stay kat sana 3 hari. Jadi waktu tu kita sampai sana senja macam tu. Aku bertiga, aku, kawan aku dengan bos aku bertiga waktu tu. Pergi sampai KL, jadi kita check in dekat KL, dekat hotel berdekatan dengan Mont Kiara. Aku lupa nama hotel tu. Kalau aku ingat pun aku tak boleh nak bagi tahu tau. Hotel yang berdekatan dengan Mont Kiara, bangunan Mont Kiara. Aku pun lupa kawasan tu. Yang mana orang situ mungkin tahu kot kan. Okay, aku pun terpaksa check in situ kan. Okay, kita orang dah check in hotel kan, kita orang letak beg apa semua, kita orang mandi-mandi, kita orang keluar makan kan. Lepas tu dari makan semua kita orang pun balik macam biasa kan. Kembali macam biasa, kita orang sembang-sembang semua. Sekali dalam satu bilik, kawan aku dengan bos tidur dalam satu bilik. Okey, aku tidur dengan kawan aku. Satu katil, satu selimut. Bos aku tidur asing dengan bos kan. Okey. Waktu tu malam pertama tu, kita orang tidur okey, tak ada masalah. Okey. Lanjut ke malam kedua. Malam kedua ni, waktu tu tinggal 2 orang. Waktu malam yang kedua ni, bos aku keluar pergi mana tak. Jadi dia terpaksa stay tempat lain. Dia tak boleh stay dengan kita orang sekali. Jadi tinggal aku berdua dengan kawan aku. Okay, kawan aku ni biasa dia tidur lewat tau. Tapi malam tu tiba-tiba dia nak tidur awal. Aku tak tahu kenapa dia gedi nak tidur awal macam tu. Jadi tinggal aku seorang. Aku tidur lewat juga dalam pukul 12, pukul 1 macam tu lah kan. Aku tidur kan. Okay. Sebelum aku nak tidur tu, waktu tu aku dah rasa badan aku sejuk panas. Waktu tu aku tak tangkap lagi yo. Aku masih loading lagi macam tu kan. Okey, waktu malam tu aku pun layan movie. Aku layan movie sampai aku terpejam. Waktu tu aku tertidur. Aku pun tidur lah. Aku tidur punya tidur, tapi bukannya tidur betul macam tidur ayam tau. Dia tidur tapi dia sedar-sedar kalau orang berjalan ke kan, orang terantuk ke memang boleh dengar punya kan. Jadi aku pun tidur. Waktu aku tidur tu, mula-mula aku punya tapak kaki dia rasa macam panas, macam mana macam bahang panas tau, macam wak panas. Daripada tapak kaki tu dia macam merebak sikit macam tu tau. Lepas tu dia rasa kebas. Waktu tu kaki aku pun macam tolak-tolak yang tu kan. Aku tolak-tolak yang tu kan. Lepas tu aku pun bangun duduk. Aku pun termenung. Waktu tu aku termenung tu, aku tak fikir pun pasal kaki aku panas ke apa, aku tak fikir sebab tengah main kan tu kan. Dia rasa macam ngantuk, berat badan semua cukup lah. Okay. Lepas tu aku bangun, aku pergi basuh muka, basuh tangan, basuh kaki. Lepas tu aku minum air sikit kan. Lepas tu aku duduk kat atas katil balik, aku layan phone sekejap, tertidur pula lepas tu kan. Jadi waktu aku dah tertidur tu, waktu tu aku tidur lena lah. Tapi tak lama pun, dalam jam 2.30 pagi, dekat jam 3 pagi macam tu lah. Okay, waktu tu aku tidur. Tapi waktu tu kaki aku rasa sejuk sangat-sangat. Kedua belah kaki aku rasa sejuk sangat-sangat. Sedangkan aku pakai selimut tau. Tapi jadi waktu tu aku terbangun sebabkan aku rasa badan aku macam diseret. Bukan diseret, ditarik tau, ditarik. Okay, aku tunjuk contoh macam ni. Okay, anggap ini selimut, kan, tisu ni selimut. Aku tidur macam ni tau.
okey, aku selimut lah. Ni kepala aku, ni kaki aku kan. Okey, waktu aku macam nak terbangun tu, aku perasan badan aku baru lepas ditarik. Sebab apa tau? Okey, yang pertama, aku tengok selimut aku ni terselak macam ni. Jadi kaki aku terkeluar. Kalau kawan aku tarik selimut kan, mungkin dia nak conquer selimut, jadi dia akan tarik macam ni. Dia disirik macam ni. Tapi waktu tu selimut ni diselak macam ni. Jadi kedua kaki aku dia yang terkeluar. Lepas tu aku tengok badan aku kaki aku ni dah jatuh ke bawah. Badan aku kat atas kaki, tapi kaki aku dah jatuh ke bawah. Tahu? Itu kalau aku tak sedar, badan aku memang akan disirik sampai ke dalam bilik air waktu tu. Jadi waktu tu aku sempat sedar, aku pun bangun, aku pun nginjak kan. Aku naik dekat atas kaki balik. Jadi waktu tu aku jadi menung juga kan. Masih mamai kan. Lepas tu aku tengok sebelah kan, gambar tengah tu. Aku tengok sebelah. Tengok member aku tidur, okey, sedap dia tidur. Tak ada masalah. Dengan selimut kan. Seronok lah nampak dia tidur kan. Selesa gila. Waktu tu aku pun dia menung kan. Kenapa jadi macam ni? Kenapa aku nak jatuh ke bawah? Kalau aku tidur, aku bukan jenis tidur lesak tau. Kalau jatuh, dia akan jatuh macam ni tau. Dia bukan serik macam ni. Ni dia terserik macam ni tau. Waktu tu aku dah rasa something tau. Waktu tu aku dah rasa semacam. Jadi waktu aku menung tu kan, aku menung tu lama juga tau. Aku menung, aku macam berfikir benda tu lah. Waktu aku tengah berfikir tu, aku dah dengar dah sebenarnya bunyi tu. Waktu sebelum aku tidur pun aku dah dengar bunyi tu orang ketuk tingkap. Dia bunyi tak 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 tak, no. Tak bunyi tu. Jadi aku dah dengar bunyi tu. Lepas tu kaki aku nak terkeluar, nak jatuh lah apa. Selimut aku pula diselak semua, kaki aku nak ditarik. Aku tak boleh nak tidur malam tu. Aku memang tak boleh nak tidur. Aku tak nampak apa yang jadi sebenarnya tau. Tapi semua tu aku rasa kan. Nak sembang pasal indera keenam, aku tak ada indera keenam. Tapi ketika manusia biasa mesti boleh rasa benda-benda macam tu kan. Sebab kita ada bulu roma lah apa kan. Kita memang boleh rasa. Jadi malam tu aku langsung tak boleh tidur. Dalam jam 2 pagi dekat jam 3 tu aku tak boleh tidur langsung sampai ke pagi. Aku nak pergi kerja, aku tak boleh buat kerja. Aku ngantuk lah apa kan. Lepas tu kawan aku ada tanya kan, tidur jam berapa malam kan. Lepas tu aku pun cakap lah tidur lewat juga kan. Dah tidur awal tapi masalah terbangun sebabkan kaki rasa macam ditarik. Lepas tu kawan aku dia faham benda tu, dia faham. Dia pun macam tu je kan. Lepas tu waktu tu kejadian tu habis dekat situ saja. Nasib baik hari ketiga kita orang check out, keluar daripada hotel tu. Waktu aku rasa aku tak tahu lah yang duduk situ pernah terjadi benda yang sama ke, aku tak pasti lah. Aku sedang nak juga tahu kan. Tapi tak apalah, aku cerita ni hanya korang yang tengok ni, hanya korang yang tahu kan. Aku nak bagi tahu tentang nama hotel aku tak berani kan. Takut hotel tu terkenal kat situ juga kan. Jadi cerita tu habis di situ saja. Okey, cerita yang kedua ni pula, waktu tu situasi aku dekat rumah waktu tu. Okey, dekat waktu tu kejadian tu dalam jam 11 malam awal, memang awal. Jam 11 malam, awal jam 11 macam tu lah. Aku tengah tengok movie dekat bilik waktu tu. Aku tidur dengan abangku. Abangku tidur jarak macam ni, aku tidur sini, abangku tidur sini. Lepas tu macam ada benting macam tu tau. Dah memang bilik dia macam design macam tu kan. Aku pun tengok movie macam biasa. Aku tidur sambil menerap macam ni lah. Aku pun tengok movie. Aku tengok movie, time tu tiba-tiba tekak aku rasa nak minum benda yang manis. Jadi aku pun pergi dapur. Aku berjalan pergi dapur. Aku pun capai Milo. Aku pun buatlah Milo kat situ. Aku buat Milo. Lepas tu sambil tu aku sandar, aku pun minum. Aku pun minum sampai habis kat situ juga. Aku minum sampai habis. Lepas tu aku pun nak pergi basuh cawan balik kan. Aku pun pergi kat tempat sinki aku basuh cawan tu. Sebelah tu ada tingkap. Tingkap tu memang sengaja dia buka supaya angin keluar masuk tahu. Jadi rumah pun sejuk, tak ada panas kan. Okey. Jadi waktu tu aku dah habis minum semua tu, aku pun nak basuh. Aku basuh waktu tu aku dah perasan macam dekat tingkap sebelah aku tu aku dah perasan memang ada sekelebatan putih dia lintas macam tu tau. Tapi aku anggap waktu tu kucing. Aku biasa orang kalau tengah bela memang dia akan kucing kot, itu kot, ini kot kan. Biasanya tu dia akan fikir yang positif dulu. Okey, waktu tu aku pun fikir positif, aku ingat itu kucing. Jadi aku sambung basuh cawan, aku basuh cawan semua. Lepas tu aku susun lah. Waktu aku susun tu, waktu tu aku dengar macam suara orang menyanyi. Dia bukan menyanyi tau, tapi dia macam buat bunyi menyanyi. Aku tak tahu, aku boleh hajuk benda tu sebab aku masih ingat sampai sekarang bunyi dia macam mana tau. Aku memang boleh hajuk. Tapi memandangkan sekarang jam 1.45 pagi, okey, bunyi dia macam ni lah. Berani mati ni. Bunyi dia macam ni lah.
tapi suara perempuan. Yang buat bunyi tu suara perempuan. Dia nak kata dekat, bukan dekat, nak kata jauh tak jauh, tapi aku dengar kat telinga aku. Aku pun dah dengar bunyi macam tu kan. Aku pun lari masuk bilik. Aku lari masuk bilik. Waktu tu abang aku pakai earphone tau. Dia pakai earphone sambil main game tau. Dia main Mobile Legend dia tu. Okay, aku pergi kat dia, aku cabut earphone dia. Aku tarik earphone dia, aku tanya, "Bang, kamu kalau malam-malam kamu jangan buat bunyi macam tu kan. Seram lagi pun malam ni kan." Betul tu abang aku cakap, "Bila masa abang menyanyi pula?" Kan? Dia buat muka pelik dia kan. Buat muka bodoh dia. Bila masa abang menyanyi pula? Abang elok main game ni kan. Bila masa abang nak nyanyi? Lagu apa? Aku pun ajuk lah macam mana bunyi dia dekat abang aku kan. Abang aku je pelik. Abang tak buat bunyi ni tu, dek kan. Lagu apa tu? Waktu aku tengok muka dia tu, kalau dia bohong aku boleh kenal. Tapi waktu tu dia cakap memang serius. Dia macam bela. Apa ni? Dia macam bela tau. Jadi aku fikir, ini dia memang ada yang tak kena ni kan. Jadi aku pun cerita ke dia, "Abang, tadi ada orang basuh pinggan." Aku cerita lah A to Z kat dia kan. Waktu tu abang aku cakap macam mana? Kamu dek. Sambil tu dia buat muka macam, kamu dek. Jadi aku jadi bertambah lagi seram tau. Okay, waktu tu aku nak pergi ke dapur balik, memang aku tak berani. Jadi kan, aku cuma pergi dekat pintu bilik aku cuma tutup, aku baring balik. Tapi time tu nasib baiklah aku dah standby air kosong kat bilik aku kan. Ada 2 botol aku memang dah standby untuk minum tau. Aku tak berani langsung nak keluar lepas tu. Sebab bunyi dia memang menyeramkan. Sebelum bunyi tu, aku tak ada rasa apa-apa yang lain macam tau. Tapi tak tahu kenapa malam tu jadi macam tu. Dia bunyi dia, korang dengar balik lah. Aku nak ajuk memang aku tak berani lah. Tentang yang sekelebatan putih tu, aku tak pasti itu kucing ke ataupun dia ke atau macam mana. Sebab kan mula-mula aku nampak sekelebatan putih, lepas tu baru aku dengar bunyi orang menyanyi macam tu. Kalau korang kat tempat aku, korang tahu seram tak seram. Bulu rumah meremang naik kat tengkuk, naik habis semua. Tapi waktu paling seram bila aku tanya abang aku kata tak tahu. Lepas tu sambil dengan dia buat muka kan. Kamu dik. Cara dia buat muka tu kan, dengan dia punya nada suara tu lagi menyeramkan waktu tu. Okay. Waktu tu aku cakap abang aku, "Bang, kamu jangan tidur lagi sebelum adik tidur. Jadi biar adik tidur dulu baru abang aku tidur." Aku takut punya pasal. Okay. Cerita aku sampai di sini saja. Sebelum tu aku nak minta maaf kat korang kalau aku cerita tadi kan banyak sangkut-sangkut. Lepas tu banyak yang terabur sebab aku tak prepare apa pun. Aku main record aku save kat kepala je semua. Jadi aku tak sempat nak tulis apa pun. Jadi aku minta maaf sangat-sangat kalau banyak problem daripada segi aku cerita tadi. InsyaAllah akan datang mungkin aku akan perbaiki cara aku bercerita dan aku akan cari masa yang betul-betul free, tak macam hari ni. Jadi aku minta maaf sangat. So korang yang mana dah tengok video aku, yang mana akan tengok video aku ni, aku ucap terima kasih sangat-sangat sebabkan korang selalu support aku. Terima kasih sangat-sangat. Yang mana bagi komen yang baik, yang mana tanya khabar aku apa semua tu, aku ucap terima kasih sangat-sangat. Okey, kita jumpa lagi di video akan datang. Yang buruk tu datang daripada aku, yang baik tu datang daripada Allah Taala. Assalamualaikum. Ciao.